Okey. Alhamdulillah. Jadi, soalannya adalah bagaimana nak memelihara perspektif supaya perspektif tu perspektif yang betul, bukan perspektif yang salah. Okey, pertama sekali kita kena faham ilmu munasabah adalah asasnya ijtihad. Boleh diterima, boleh ditolak. Kadang penemuan para ulama mengaitkan surah ini dengan surah selepas, dia punya dalil dia tak kuat, so kita boleh tolak. Tetapi ada ulama yang menemui kaitan yang sangat kuat, lalu kita boleh terima. Sebab begini, lahirnya ilmu munasabah walaupun ijtihad para ulama. Sebab apa ijtihad? Sebab Nabi tak pernah bagi tahu kenapa al-alaq selepas at-tin, kenapa al-qadar selepas al-alaq. Nabi tak bagi tahu. Tetapi Nabi memberitahu surah al-alaq mesti selepas at-tin, surah al-qadar mesti selepas al-alaq. Lalu akhirnya para sahabat memahami susunan Al-Quran yang sebenar. Lalu generasi terkemudian berusaha mencari sebab kenapa tiba-tiba Al-Quran mengalami perubahan susunan surah. Mengapa surah pertama bukan ke Al-Alaq, tiba-tiba surah yang pertama Al-Fatihah? Bukankah surah yang terakhir turun pada Nabi, yang sempurna penurunannya adalah An-Nasru, Idza Ja'a Nasrullah? Tiba-tiba para sahabat menyusun berdasarkan Nabi punya perintah, iaitulah surah yang terakhir, surah An-Nas. Jadi ulama yang terkemudian mula memikirkan, mula mengkaji, mengapa berlaku perubahan. Lalu rahsia-rahsia ini ditemui. Maka asas untuk menilai hubungan itu kuat ke tidak, boleh diterima ke tidak sebab dah nama rahsia, memang tidak mudah ditemui, melainkan kena usaha cari. Kerana yang menyusun Quran ini dipanggil tauqifi. Yang susun Quran Allah. Kenapa berlaku perubahan? Sebab Allah Ta'ala decide. Allah Ta'ala memutuskan Quran yang akan ditinggalkan oleh Nabi tidak boleh ikut penurunan kepada Nabi 23 tahun. Quran apabila Nabi bakal meninggal nanti, mestilah Quran menurut susunan di Lauh Mahfuz. Lalu Allah Maha Bijaksana buat begitu, takkan kita tidak mengorek, mengkaji rahsia ini? So mesti ada sebab. Lalu antara asas penting untuk mengelakkan daripada salah perspektif adalah melihat kepada ada tak dokongan daripada ayat Quran. Di dalam Al-Quran ni ada banyak ayat Quran. Bila kita kata munasabahnya begini-begini, ada tak ayat Quran support? Sebagai contoh, saya sebut apa tadi? Surah Al-Qadar menegaskan apa yang patut dilakukan pada malam-malam Ramadan, yakni malam Al-Qadar yang tidak diketahui, iaitulah melakukan bacaan Al-Quran hingga menyentuh hati dan membina kekuatan. Okey, di mana salah kenyataan ulama begitu? Bahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah-surah yang mula dengan huruf-huruf muqatta'ah, anda perhatikan penghujung surah berkenaan akan berkesudahan dengan Nabi diperintahkan untuk fasabbih. Nabi diperintahkan untuk kekal membina kekuatan dalaman dengan salat, dengan tasbih, dengan zikrullah. Nabi disarankan agar jangan cepat angkat tangan mendoakan kemusnahan kaumnya. Jadi tidak ada pertentangan antara tafsiran para ulama pada munasabah ataupun tadabbur para